Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Mr. Tech. Hari ni untuk first video saya buat orang kata intro lah kan. Okay, saya buat video memasak di dalam hutan. Kita bertemakan apa ni orang kata bahan semula jadi di dalam hutan. Okay, hari ni kita tak perlu intro panjang-panjang lah. Tak perlulah tanya saya dalam hutan mana, kat mana tu tak perlu, okey, tak perlu. Sekarang ni, hari ni saya nak memasak satu menu yang agak unik dan sebenarnya jarang nak jumpa makanan ni di hutan, di luar ataupun di dalam hutan sendiri. Iaitu cendawan cawan ataupun orang Kelantan cakap kulat cawan. Memang agak susah untuk dijumpa. Adalah beberapa sebab, antaranya dia sangat jarang tumbuh, dan kalau ada pun memang setengah tempat saja dan beberapa musim saja. Ia tidak seperti cendawan pusu ataupun orang Kelantan cakap kulat pusu. Ia tak seperti itu. Cendawan cawan ni ataupun kulat cawan ni memang sangat rare dan sangat unik. Okey, hari ni saya nak buat cendawan cawan masak sayur campur dengan kubis bunga kubis dan kacang panjang. Okey, kita campur-campur sikit dengan bahan-bahan luar. Okey, first kali sebenarnya menu ni sangat simple, sangat mudah. Semua orang boleh buat. Hanya menggoreng sahaja. First kali kita perlulah tumis bawang. Minyak tak perlu banyak kerana kita cuba untuk meminimalkan minyak. Yang itu garam dan lada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita hanya perlu tumis bawang merah dan bawang putih sehingga agak kekuning-kuningan sedikit. Kalau nak sedap, cuba tumis asing antara bawang merah dengan bawang putih. Kerana apa? Kerana bawang putih ni dia mudah, orang kata dia mudah nak cepat masak. Bawang merah ni dia lambat sikit. So kalau korang boleh asingkan, itu lebih baik. Dan sekarang ni saya rasa saya malas nak buat benda tu. Kerana kita pun di dalam hutan, kita nak simple-simple saja. Apa yang kita nak adalah orang kata dapat feeling di dalam hutan kita ini, ya. Okey. Saya datang kat sini bersama sifu saya yang sedang buat kerjanya. Habis ya? Rekod dia. Rekod dia habis dia. Aku tak ingat nak tekan. Kat sana tu sifu saya, ranger ataupun chief kita pada hari ni, ya. Beliau memang minat orang kata masuk hutan lah. Antara hobi beliau. Okey. Sekarang ni bawang kita sudah agak kuning. Kita masukkan lada sedikit. Bahan-bahan ni saya dah potong di rumah. Sebab tak nak memotong di sini. Nanti nak kena bawa pisau lah, apalah lagi. So agak susah lah sedikit. Jadi nak mudah, kita potong siap-siap kat rumah. Dan kita datang sini, benda yang sudah tinggal masak saja. Begitu. Dan kita tak perlu nak guna Ajinomoto ke apa-apa ke sejenis penambah rasa, sebab kita memang nak rasa asli daripada hutan. Bila bawang dah okey, kita masukkan kubis bunga kita.
agak kekok sebab tak biasa dengan cara memasak begini. Selalunya saya masak di rumah. Dapur di rumah ni lain dengan dapur di sini. Memang lain lah. Oops. Okey, kalau anda tak biasa untuk memasak, saya cadangkan bahawa anda praktis dulu. Kerana apa? Kerana mungkin anda akan kekok gila. Macam saya sekarang ni. Memang kekok gila-gila. Memang rasa agak kekok sebab orang kata apa ni? Keadaan memasak kita tu berbeza. Ini adalah first time saya memasak di dalam hutan yang macam ni. Taklah hutan tebal sangat, tapi agak hutan lah. Memang rasa agak berbeza. Sangat-sangat berbeza. Saya rasa perlu untuk ditambahkan minyak sedikit. Dan saya pun bukanlah profesional untuk memasak. Dan ini orang kata sebagai cabaran untuk saya lah. Sebagai seorang yang memegang nama Mr. Tech, saya rasa saya perlu buat cabaran ini. Supaya untuk kebaikan diri saya. Dan kalau nak mudah, kau orang potonglah bahan-bahan tu kecil-kecil. Kalau besar gedebak macam ni, lambat nak masak oh. Okey. Saya tertinggal satu benda. Tertinggal untuk masukkan udang. Sepatutnya kita masukkan udang dahulu sebelum kita memasukkan sayur-sayur lain. Tapi tak apa, masih belum terlambat. Kita masukkan udang. Masukkan saja, tak perlu risau. Ini masakan orang lelaki. Kita campak-campak aja, insyaAllah jadi. Jangan hangit sudah. Kekok. Kekok Abiu. Okey. Cifu saya kata okey. By the way, sebagai orang cakap pengalaman pertama saya rasa benda ni agak bermakna untuk saya. Saya rasa keadaan kita semakin mendung. Harap-harap cuaca kita baiklah ya. Kita sempat siap memasak apa. Saya suka pedas. Jadi saya akan tambah lada untuk kita dapatkan rasa pedas sedikit ya. Sebenarnya benda tu terpulang kepada individu. Kadang-kadang kita sudah rasa ngam-ngam pedas tapi mereka rasa gila-gila pedas ataupun masih tak rasa pedas lagi. Sebenarnya benda tu atas individu lah. Okey. Apabila kita rasa sayur yang susah untuk lembut dan kita agak-agak lembut,
macam ni. So kita boleh masukkan sayur yang lain, campur. Ngam-ngam, insya-Allah. Dan saya rasa kita perlu letak akhir sekali pula ataupun cendawan, kerana cendawan ni sifat dia mudah lembut ya. Kita taruh akhir sekali. Kita masuk di dalam hutan ni, masakan sedap atau tak sedap tu sebenarnya bagi saya nombor 2. Seandainya sedap, itu adalah bonus. Yang pertama sekali kita nak rasa view ataupun feeling kita di dalam hutan ni. Sambil kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hutan, dengan kejadian pokok macam ni, dengan haiwan macam ni, dengan air macam ni. Sekurang-kurangnya benda yang sedemikian boleh meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita, orang kata boleh menjadi hujah kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebenar-benar Tuhan. Sebagai contoh lah. Nak tak nak kita buat apa-apa pun kita perlu balik kepada Tuhan lah ya. Dan dalam agama Islam juga sangat menggalakkan kita untuk explore. Explore, mencari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada sesiapa yang minat hobi masuk hutan, apa tu, baguslah. Saya ni minat, tapi orang kata mungkin takdir tak menentu untuk saya jadi sedemikian. Macam sifu saya ni, boleh dikatakan tiap bulan lah dia akan masuk hutan, masuk bukit, seorang diri ataupun dengan kawan-kawan. Dia memang minat. Semua ni peralatan dia lah. Saya hanya bekalkan sayur sahaja. Kawasan ni sebenarnya kawasan tempat tandak air bagi penduduk orang kampung. Jadi bekalan untuk kita dapatkan air, tak perlu risau. Kita just cebok je kat sana dan kita taruh je. Contoh. So air di sini sangat bersih, insya-Allah. Tak ada lah tu penyakit apa tu, tak ada. Tak ada bahan kimia apa. Sifu saya dah memandang kali kedua. Kekok view. Kekok. Bersapi. Angin ya? Dah. Okey, setelah rasa semua bahan dah hampir masak, kita bolehlah masukkan cendawan ya, akhir sekali. Kalau tanya saya jujur, saya minat sayur daripada daging. Saya lebih berminat kepada sayur. Seandainya di rumah hanya ada sayur, okey, tak ada hal. Saya dah cukup.
cendawan yang kita dapat hari ni agak banyak, boleh makan untuk 3 ataupun 4 orang seandainya kita buat sayur campur macam ni. Kalau makan 2 orang tu memang dah lumayan lah, lumayan banyak. Penuh periuk. Dan sebenarnya saya plan untuk masak nasi. Sebenarnya saya plan untuk memasak nasi, tetapi mungkin saya rasa tak apa. Saya rasa kesempatan untuk memasak nasi tu tidak ada masa. Saya rasa tak perlulah untuk kita masak nasi. Sekarang periuk kita sudah penuh. Jadi untuk korang yang baru-baru nak berjinak tu, korang perlu ngam-ngamkan apa yang perlu bawa dan apa yang perlu ya. Macam sekarang ni saya dah terlebih kubis bunga, menyebabkan ia jadi crowded dan sukar untuk dikacau. Tapi tak apa, benda tu tak menjadi masalah. Okey, setelah kita masukkan semua bahan apa sekali, kita masukkan garam. Kenapa kita masukkan garam last sekali? Kerana garam ni tak boleh ada lama di dalam panas. Nanti dia akan, khasiat ataupun zat-zat yang berada di dalam garam tu akan hilang. Sebab itulah kita tengok chef-chef ataupun chef lah, siapa lagi yang boleh memasak, diorang pasti akan letak garam akhir sekali. Bukan sengaja, bukan tak sengaja, tetapi sengaja dan bersebab. Sebabnya saya rasa anda boleh cari sendirilah ya. Kalau saya je yang beritahu, nanti anda tak berusaha pula. Adik. Dan kepada anda yang menonton, jangan lupa lah untuk like, subscribe, share dan komen. Dan insyaAllah ni episod pertama kita. Dan insyaAllah akan ada lagi episod yang susulan. Mungkin kita buat ikan bakar ke, kita memancing ikan, ataupun kita buat gulai ke. Kita tanya sifu kita, dia nak makan gapo. Kita follow dia. Dia chief, saya chef. Kita follow apa yang chief nak makan. Saya ni tak pandai memasak. Saya hanya boleh memasak sahaja. Kerana apa? Kerana saya cuba. Seandainya saya tak cuba, maka saya tak boleh. Begitu jugalah dengan anda. Anda bukannya tidak boleh memasak. Anda boleh memasak sekiranya anda mencuba. Jadi atau tak jadi itu adalah perkara nombor 2. Perkara nombor 1 adalah mencuba. Dan mencuba ni sebenarnya adalah satu perkara yang sangat baik. Namun ingat, cuba perkara yang baik. Jangan cuba perkara yang tak baik. Janganlah cuba untuk isap rokok ke, isap dadah ke. Yang tu jangan. Yang tu tak elok. Kita cuba perkara yang baik sahaja. Nak cuba dulu masin ke tak? Sah. Tawar. Perlu tambah garam. Tawar. Garam ni sebenarnya saya sukar. Bukan sukar, saya selalu terlajak garam. Sebab saya ni pemasin sikit orangnya. Kalau saya masak kat rumah, nenek saya selalu membebel. Apa lah masak masin semua. Bagi saya dah okey. Sebab saya pemasin sedikit. Nenek saya ni so-so lah. Dan saya tak suka masakan yang manis. Setiap masakan saya jarang sangat saya letak gula. Kerana saya tak suka manis-manis. Kalau gulai ke, ataupun goreng ke, ataupun sambal ke, memang saya
tak taruh gula. Ataupun kalau saya taruh gula pun hanya sedikit saja. Sebenarnya menu ni taklah lama sangat untuk masak. Tetapi disebabkan saya tidak biasa dengan keadaan macam ni, maka jadi agak lambat sikit lah. Mungkin next time insyaAllah akan lebih orang kata akan lebih meningkat. Sekarang ni kita berada di bulan 12 dan saya di Kelantan. Marilah kita sama-sama doa supaya orang kata bulan ni kita tidak ditimpa banjir yang teruk. Rasa kulat cawan ni ataupun cendawan cawan ni sangat menarik tau. Dia tak rasa seperti cendawan yang ada. Memang sangat unik. Sesiapa yang dapat rasa memang orang kata sangat bertuah. Kerana apa? Yang pertama, dia sukar untuk didapatkan. Yang kedua, dia rasa sangat sedap. Tak percaya tanya seafood saya. Okay. Dia rasa lain macam dia. Mengangguk je. Sebenarnya kat tempat saya memasak ni ada satu kelebihan. Dia masih ada rangkaian internet. Walaupun kita di dalam hutan. Jadi boleh berhubung dengan orang luar lah. Oh, wifi pun boleh lagi. Tapi tak ada ibu api lah. Okey, sikit lagi dia akan masak, insyaAllah. Dah nak hampir masak. Dan ibu-ibu, puan-puan dan kakak-kakak sekalian, tuan-tuan juga ya, termasuk yang lelaki, kalau nak rasa makan cendawan cawan ni, anda bolehlah bertanya kepada ranger-ranger yang suka masuk hutan. Dia kenal tak cendawan cawan? Sebab saya rasa setengah ranger ataupun orang yang masuk dalam hutan tak kenal pun kulat cawan, ataupun tak tahu pun kulat cawan tu dapat dimakan. Betul tak, Bio? Sebab jarang sangatlah orang tahu cendawan cawan ni boleh dimakan, ataupun kulat cawan ni boleh dimakan. Selalunya yang mereka kejar ataupun yang mereka hunting adalah kulat pusu. Nasib baik Mishu Takir tak ada kat sini. Matsu Takir. Entah lantak pilih yang macam mana ejaan betul. Kalau tak, cendawan tu pun yang dikejar lagi. Sebenarnya kan, di dalam hutan kita ni begitu banyak sekali makanan yang kita boleh makan. Selain daripada ikan, haiwan seperti burung ke apa-apa yang lain. Contoh tadi antaranya umbi pokok pelaga. Umbuk ke umbi ya, Bia? Umbuk. Umbuk, pokok pelaga kita boleh makan. Dan banyak lagi lah. Nanti kalau tanya ranger hutan, pasti dia tahulah. Kita maknanya kita tidak terikat. Sekiranya kita masuk di dalam hutan, kita orang kata bukan satu bahan je yang kita boleh makan. Banyak lagi bahan yang kita boleh makan. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Bismillah. Okey, rasanya ngam-ngam masinnya. Dan kita sudah hampir masak. Alhamdulillah. Masakan saya pada episod yang pertama saya selesai jua. Dan inilah orang kata cendawan cawan sayur campur
by Mr. Ted. Aku belum taruh dalam cawan, dalam mangkuk lagi woi. Okey, sekarang ni dah masak. Kita boleh padamkan api. Okey. Kita boleh dah padamkan api. Dan kita letak di dalam bekas. Sedikit. Kenapa saya masukkan ada kacang panjang, selain daripada untuk dapatkan view yang cantik, yang cantik, masakan yang cantik, benda-benda tu mengandungi khasiat yang sangat bagus untuk kita. Sebagai kacang panjangnya, dia ada protein dan sebagainya lah. Jadi tak sia-sia kita taruhkan benda-benda seperti ni. Selain daripada kita makan nugget dan sebagainya tu, yang belum tentu ada khasiat untuk kita, baik kita makan yang pasti ada khasiat untuk kita. Dan kita tidak letakkan penambah perasa, maka 100% benda masakan kita ni adalah betul-betul berkhasiat. InsyaAllah, amin. Dan untuk lebih berkhasiat, kita sebelum nak makan tu, perlulah baca bismillah. Kalau tak baca bismillah tu, makanan yang elok jadi tak elok. Okey, tada! Siap sudah resipi kita yang pertama hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah doa-doakan supaya saya dimudahkan urusan, ada masa free. Dan sifu saya pun ada masa untuk buat video seperti ini. Selain daripada tambah pengalaman saya, sekurang-kurangnya dapat memberi pengetahuan kepada anda semua yang berada di luar sana yang sedang menonton. Kurang-kurangnya lah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share. Bye.